Cuba kita tengok hadis yang seterusnya. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Abi Hurairah salat al-'atamah faqara'a idza as-samaa'u inshaqqat fasajada fiha faqultu lahu ma hadhihi sajada faqala sajadtu biha khalfa Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu bihi hatta alqahu. Dari Abi Rafi' dia berkata, aku pernah solat bersama sembahyang Isya bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis disebut salatul atamah, sembahyang atamah. Maksud sembahyang atamah ini adalah sembahyang Isya. Kata Abu Rafi', seorang ulama tabi'in, aku pernah sembahyang bersama dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu dia membaca surah Idza as-samaa'u inshaqqat. Dia baca surah itu. Dan di tengah-tengah bacaan itu dia sujud. Karena dalam surah ini ada ayat sajadah. Dia sujud. Dan kami pun sujud, yaitu sujud tilawah. Baca surah sajadah lah, baca pada Jumaat ada ayat sujud lalu sujud. Kemudian setelah solat, aku tanyakan kepada Abi Hurairah, sujud apa itu tadi? Tadi sujud apa tadi? Ada berdiri tu sujud. Apa kata? Sujud apa? Dia menjawab, Abi Hurairah menjawab, aku sujud di tengah bacaan surah tersebut ketika aku solat yang diimani oleh Abi Al-Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Maka aku sentiasa sujud di tengah bacaan itu hinggalah aku nanti bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah sembahyang, ada ulama tabi'in ikut dia, lalu dia sujud apabila dia baca surah yang dia baca tadi. Lalu lepas sembahyang, ulama tabi'in ditanya Abi Hurairah sujud apa tadi. Lalu Abu Hurairah kata, aku pernah sembahyang di belakang Abi Qasim, iaitu gelaran kepada Nabi SAW, dipanggil Abul Qasim ataupun Abu Qasim kerana salah seorang anak Nabi nama Qasim. Maka Nabi digelar dengan Abul Qasim, ayah Qasim. Ya. Kita nak beri gelaran itu tak ada gelaran. Abul Qasim yang gelaran kepada Nabi SAW. Dan dia kata Nabi sujud sajadah, maka aku akan terus sujud sehingga aku bertemu dengan Nabi. Maksudnya aku mati dan sampai mati. Sebab itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sujud sajadah ini juga dikenali dengan sujud tilawah, sebab kita baca Quran. Sujud ada banyak jenis, sujud dalam sembahyang, sujud syukur. Yang ini sujud sajadah. Apabila kita melalui ayat-ayat yang disuruh kita sujud, ada perintah sujud di situ. Lebih kurang khilaf di kalangan ulama dari segi tempat-tempatnya. Ada yang khilaf, ada yang disepakati. Lebih kurang 14, 15 itu. Dan ada yang lebih lagi. Di kalangan para qurra pun ada berlaku kekhilafan dari segi tempat sujud ini. Jadi dalam hadis kita ni dia bagi dua, dia sebab ringkasan. Kalau dalam sahih Bukhari ada berpuluh yang pernah yang begitu juga dengan dalil-dalil tempat-tempatnya yang dibaca. Dan ada tempat yang Nabi tak sujud
ada tepat Nabi sujud surah tertentu dan akhirnya menjadi khilaf. Ada belah-belah tempat, 15, ada yang kata 14 dan sebagainya. Cara nak kenalnya ialah tanda kubah itu, tanda kubah itu tanda masjid. Kemudian dia ada garis gitu, Apabila habis dia satu ayat ada tanda kubah, dia garis itu, maka habis ayat itu disunatkan kepada kita sujud. Sama ada di dalam solat maupun di luar solat. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama, majoriti para ulama, sunat hukumnya kita sujud. Tetapi menurut sebahagian di kalangan para ulama, termasuk ahli zahir, menganggap bahawa sujud tilawah ini wajib hukum. Sebab Nabi suruh sujud dan Nabi sujud dia. Khilaf lah, tapi majoritinya adalah sunat hukumnya. Termasuk dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Artinya kalau kita tak sujud, tak berdosa lah, tak berdosa. Termasuk Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit sendiri, mazhab Hanafi menganggap ianya adalah wajib. Abu Dawud As-Zahiri, Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka kata wajib dengan hujah-hujah yang panjang. Hujah mazhab kita dan majoriti para ulama yang menyatakan bahawa tidak wajib, antaranya ialah hadis dalam Sahih Bukhari, Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan penulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah baca Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar semayang lah. Sampai ke ayat sajadah, dia tak sujud. Dan Nabi pun tak sujud. Nabi pun tak ada adab pun. Kalau tak boleh tak sujud, Nabi marah dah. Kalau dia wajib, tak tinggal, Nabi tak ada pun. Ada dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Maka perintah-perintah di dalam beberapa hadis Nabi SAW, para ulama asal kaedahnya al-amru lil wujub, sesuatu perintah itu menunjukkan kepada wajib. Tetapi jika sekiranya ada dalil-dalil lain yang memalin daripada makna wajib, maka perintah itu menjadi sunat. Antaranya kerana ada dalil-dalil bahawa ada orang baca ayat sajadah, dia tak sujud, Nabi tak ada adab. Maka inilah pegangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama, majoriti para ulama, hukum dia sunat. Dalam semayang baik, luar semayang baik. Ada di tengah ayat, ada di penghujung surah. Tengoklah. Jika sekiranya di penghujung surah, macam surah Iqra tu, kalau kita tengok di penghujung tu, dia ada tanda sajadah, ada kubah tu. Tapi di penghujung surah, para ulama menyatakan jika sekiranya surah yang macam ini yang boleh mengelirukan makmum, kalau kita nak sujud, kita kena beritahu pada makmum. Berlaku di satu surah dalam setahun 2 yang lalu. Ucap kacir habis makmum, betulan sembahyang tarawih. Jadi dia nak baca 2 surah. Selepas Iqra tu dia turun sujud. Makmum ucap kacir dah habis surah dah. Lepas tu dia makmum, dia sambung surah selepas ni. Jadi pening makmum dah. Makmum ingat ke api nak rokok biasa ni terus sujud. Makmum pun dah ahli situ boleh sujud sejadah. Jadi imam kalau nak sujud tempat-tempat yang mengelirukan ni, dia kena tahu lah. Kecuali tempat yang ma'ruf, yang semua orang tahu,
macam surah sajadah yang dibaca pada pagi Jumaat, itu ayat-ayat lah. Pagi ni nak sujud sajadah dengan alif lam itu, kira dia dah lah. Kecuali orang tak tahu juga tu, nak mana maaf lah. Pernah berlaku di satu masjid, dia tak biasa mari lah. Dia tak biasa mari masjid. Jadi mari betul lah Jumaat orang baca surah tu. Dia pergi kedai kopi, dia kata, semayang pagi ni pelik sungguh. Orang kata pelik apa? Ya tu 3 rakaat. Subuh 2 je. Orang usul main rupanya sujud sejadah. Kira rakaat juga. Sebab dia tak biasa itu lain cerita. Nabi SAW apabila membaca ayat-ayat sajadah ini menjadi kelazimannya Nabi sujud. Sebab itulah sebahagian para ulama menganggap ianya wajib. Dan Nabi SAW disebut di dalam hadis-hadis bahawa Nabi ada baca hari Jumaat surah sajadah dan dia sujud. Ada baca Jadi dalam kitab-kitab fiqh kita dia kata sunat pagi Jumaat ni membaca surah sajadah kerana Nabi ada baca. Dan bukanlah bermakna Nabi baca surah tu semua tiap-tiap pagi Jumaat. Kadang-kadang berlaku juga salah faham. Dia ingat Nabi baca gitu semua. Ada satu masjid memang dia baca begitu semua. Siapa nak curah butuh-butuh iman juga, orang lain tak ingat. Jadi macam seolah-olah macam wajib bukan begitu. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan kalau kita baca begitu semua tiap-tiap pagi makruh hukumnya, menyalahi sunnah juga. Sebab Nabi bukan baca semua, tapi Nabi ada baca. Jadi kalau kita ikut tu boleh pahala lah. Tapi bukanlah maknanya setiap Jumaat setahun tak berhenti sekali baca semua dah. Sebab itu di negara-negara Arab pun dia bukan baca semua juga. Hatta Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita di umrah, di haji, kita tengok hari Jumaat, tinggal tu baca sejadah, tak baca pun. Dah ke Madinah, di Syria, ke mana-mana. Tidaklah makna sepanjang tahun tu hari Jumaat tak baca sejadah aja. Dah Nabi ada baca. Itu dia. Surah-surah lain pun Nabi ada baca waktu subuh ni, termasuk hari Jumaat. Banyak surah-surah. Bahkan Al-Quran 30 juzuk ni Nabi ada baca ke dalam sembahyang. Subuh, asar, maghrib, isyak, boleh baca ke Dan cara sujud ini, jika sekiranya di dalam solat macam kita biasa buatlah, bila sampai ke ayat sejadah tu, habis ayat tu kita turun sujud, tak rokok lah. Bacaannya sebagaimana yang kita baca tu lah, sajadah wajib hingga akhir. Ada beberapa bacaan yang datang dari Nabi SAW boleh baca tu. Nak baca dalam sujud biasa tu pun boleh. Tak baca pun tak apa, sunat. Nanti tak pemahir semayangnya ada sujud sejadah, tak ingat bacaan dia sunat je. Sujud tu sendiri pun sunat. Jadi kita terus sujud. Lepas kita sujud dalam beberapa waktu macam biasalah, macam kita sujud biasa, kita bangun, kita sambung balik bacaan ayat Quran. Itu kalau dalam solat. Jika sekiranya di luar solat, kita melalui ayat-ayat Al-Quran ini, kita baca di luar sembahyang, di rumah kita bersurat. Ada tanda kubah tadi, ada tanda garisan sujud sejadah tadi. Dalam Quran ni saya tengok yang khilaf ulama ni dia tak ada. Jadi banyaklah. Mazhab kita pun tak ada, mazhab lain pun tak ada juga. Jadi banyaklah dalam Quran. Jadi kita dengan syarat kalau di luar semayang, kita kena ada air semayang. Kita bersih dari najis
pakaian kita, tempat kita, dan kita menutup aurat. Itu syarat. Menghadap kiblat. Takbir nak sujud Allahu Akbar. Keadaan duduk, lepas tu Allahu Akbar kita sujud. Bacaan dalam sujud sajadah biasa tu, bacaan-bacaan yang lain. Kemudian Allahu Akbar, kita bangkit bersujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam sujud syukur juga. Sujud syukur apabila kita dapat sesuatu pengkhabaran yang mengembirakan. Nabi ada buat sahabat dengan hadis. Termasuk dalam kitab Bulughul Maram ada sebut ketika Sayyidina Ali balik daripada Yaman. Nabi duduk di Masjid Nabawi. Sayyidina Ali mengkhabarkan bahawa penduduk-penduduk Yaman menerima Islam dengan baik. Tak perang, tak apa. Masuk Islam itu. Nabi apabila dengar berita itu, dia duduk dalam Masjidil Haram, dia terus menghadap kiblat, dia sujud syukur, terima kasih kepada Tuhan, puji kepada Allah kerana penduduk Yaman memeluk Islam dengan baik. Mana adik-adik Nabi sebut, dan kita telah baca dalam Sahih Muslim ni, al-imanu Yaman. Nabi kata iman ini orang Yaman. Walaupun hadis ini berlaku penafsiran yang banyak di kalangan para ulama, tetapi majoriti para ulama merujuk kepada negara Yaman Muslim. Sebabnya orang Yaman ini menerima Islam dengan begitu mudah. Tak tengok pun Nabi, para sahabat je pergi beriman tu. Berbanding dengan Mekah kena perang, Taif kena perang, beberapa kabilah Arab kena perang baru masuk Islam. Walau bagaimanapun sebahagian ulama mengatakan bahawa sebab hari ini Nabi bertutur acak kali. Antaranya ketika peperangan peperangan Tabuk. Nabi SAW tunjuk ke arah selatan. Tabuk ni kat sepan di Jordan hari ini. Nabi tunjuk ke arah selatan. Ke arah selatan ni ada Madinah, Mekah, Yaman. Al-imanu Yaman. Nabi kata iman ini dari Yaman. Nabi kata. Jadi para ulama dalam menilai hadis ini, yang dimaksudkan dengan Yaman di sini berdasarkan hadis-hadis lain ialah Madinah itu sendiri. Nabi tunjuk Madinah selatan. Tapi Nabi sebut Yaman sebab dari segi percakapan orang Arab pada waktu itu, arah selatan itu dipanggil Yaman. Ditunjuk ke arah selatan itu dipanggil Yaman. Termasuk Kaabah tu ada empat penjuru. Salah satu penjurunya yang menghala ke arah selatan itu dipanggil Rukun Yamani. Rukun Yaman. Kaedah orang dulu, zaman dulu nak menunjuk selatan itu dipanggil Yaman. Jadi Madinah pun duduk selatan. Dalam hadis yang lain menerangkan bahawa Madinah ini adalah tempat iman, terutamanya di akhir zaman. Iman akan kembali di tempat asal. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa al-imanu Yaman dengan makna orang Madinah, golongan Ansar itu sendiri. Sebab orang Ansar ni asal penduduk Madinah itu orang Yaman. Pasal itu Nabi bagi Yaman. Asal tak ada orang situ. Orang Yaman mari berdagang, singgah situ, tengok ada air boleh bercocok tanam, dia duduk situ. Termasuk orang Mekah sendiri pun asal orang Yaman juga. Asal semua marinya Siti Hajar dengan Ismail dia Nabi Ibrahim bagi tok situ. Tiba-tiba orang Yaman lalu tu nak pergi berniaga ke orang Yaman nak pergi berniaga ke Rom. Tiba-tiba dia tengok ada burung ada di depan di sini. Lalu lama ni dah ajar tu. Bila ada air Zam-Zam tu adalah burung memang tempat ni. Bahkan burung ni dikatakan Siti Hajar boleh juga mudah untuk makan rezeki yang Tuhan bagi. Mereka awalnya mereka tak duduk lagi. Mereka singgah tukar barang-barang dengan Hajar. Mereka ambil air Zam-Zam, dia tukar barang. Lalu masa kesiang tengok dua beranak rumah padang ini.
akhirnya mereka tumpang dulu pula. Termasuklah golongan Quraisy yang berasal daripada Yaman. Tetapi menurut jumhur ulama, majoriti ulama hadis, Yaman ni Yaman sungguh. Sebab dalam hadis yang lain ketika di Madinah, Nabi kata nanti orang Yaman akan datang. Al-imanu Yaman, Nabi kata iman ni Yaman. Okey. Maka tak lama kan mari suruh orang Yaman. Maka majoriti para ulama berhubung dengan hadis al-iman Yaman adalah merujuk kepada orang-orang Yaman. Okey. Orang pasang kita balik kepada hadis kita. Jadi tadilah Nabi sujud syukur tadi kerana orang Yaman memeluk Islam yang baik, khabaran daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pun begitu juga menada wudu, menghadap kiblat dalam mazhab kita untuk umrah. Dapat pengkhabaran apa-apa saja yang baik, kita sujud syukur. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak main sendiri sujud sekali. Sujud apa? Sujud nikmat iman dan Islam. Itu nikmat paling besar. Tak ada kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Pas semayang ada apa-apa hari ini yang nikmat yang besar, sujud kita. Anak periksa cemerlang, sujud kita. Anak boleh pergi universiti, sujud kita. Anak dapat kerja, sujud kita. Kita kerja projek, boleh projek baru, sujud syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepuluh atau kilo seorang yang ambil, sujud syukur. Terima kasih kepada Allah. Ayat sebulan mereka habis orang balik Indonesia, orang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sujud syukur macam itu. Syaratnya begitu juga sujud tilawah jika sekiranya kita berada di luar daripada sembahyang. Kita beri salam, cuma bezanya sujud beri salam hadiah. Mana beri salam sambung balik Quran. Sebab mungkin tempat kita berhenti itu kita mau cerita dan sebagainya. Kita berhentilah tempat-tempat yang dia habis cerita dia lah Kalau Quran lama dia panggil satu ain. Itu biasa habis cerita dia tu kan. Quran baru ada lagi. Dia tak rasa. Ada lah. Dia panggil satu ain. Dia tulis ain tepi. Quran lama ataupun hizib. Hizib ada, dia tulis hizib tepi tu kan. Tepi Al-Quran Mushaf kita itu pun tempat-tempat berhenti yang cantik lah habis surah itu rasa ayat lah. Abi juzuk, abi hizib, abi ain, itu adalah tempat-tempat yang baik. Sujud tilawah ni. Sampai kat itu saja kuliah kita pada malam ini.